Boleh dapat setakat ni ya. Yang baru join tu, selamat datang ke Zoom session kita pada malam ini. Nama saya Fakhruddin bin Ahmad, MC dan juga speaker anda pada malam ini. Jadi bagi anda yang kira hebatlah yang join Zoom session pada malam ini, orang yang hebat sahaja yang join QM ni. So kira anda hebatlah. Okey. Ni first time saya jadi MC dan speaker ni. Secara ringkasnya, dulu saya seorang businessman dalam bidang peruncitan dan sebelum tu dalam bidang construction. Okay. Last job saya makan gaji adalah di sebuah syarikat pembinaan British sebagai Personnel and Liaison Manager. Okey. Nak cerita lanjut berkenaan dengan diri saya ni panjang. Jadi selagi tak cukup masa slot dalam Zoom session ni. Okey, pada malam ni kita ada 2 slot. Satu market outlook daripada Mr. Knight dan slot kedua berkenaan dengan fixed mindset dan growth mindset yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Okey, kita juga ada quiz pada penghujung Zoom session ni dengan hadiah. Ada hadiah ni. Hadiah siapa yang boleh menjawab dengan betul soalan quiz tu, soalan pun tak susah pun, simple je, akan menerima emas bernilai RM10. Okay. Jadi tunggu sehingga habis kelas kita pada malam ni untuk berpeluang memenangi hadiah quiz tersebut. Sikit lagi Mr. Beast nak mati. Okay, Mr. Knight dah join ke? Kita akan mempersilakan Mr. Knight, tapi Mr. Knight belum join lagi setakat ni. Jadi kita bersemang-semang dulu. Sesi ni sesi ilmu lah. Sesi ilmu untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan emas dan juga quantum metal. Sesi ni tak boleh ada permintaan lagu. Ini bukan channel radio. Nak minta lagu kena pergi kepada Hot FM. Okey, tuan-tuan dan puan. Mr. Knight dah join. Kita nak start dengan Mr. Knight. Bolehkah Mr. Knight? Boleh. Okey ya. Okey, macam saya kata tadi, slot pertama malam ni adalah market outlook oleh Mr. Knight. Jadi saya mempersilakan Mr. Knight untuk memulakan sharing dia, apa yang nak disampaikan oleh Mr. Knight berkenaan dengan market outlook. Tengok macam mana pergerakan harga emas hari ini dan seterusnya. Ya Mr. Knight. Okey, Mr. Knight, dipersilakan. Test 1 2 3. Suara jelas ya? Boleh. Boleh dengar. Clear? Okey, clear. Okey, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Fakhruddin. Okey. So, pada malam ni apa yang saya nak kongsi adalah macam biasalah kita akan buat market outlook. Okey, bagi edisi 26 hari bulan Jun tahun 2023. Sebelum tu saya nak tanya, nampak tak ni skrin yang saya share ni? Nampak kan? Jelas kan skrin yang saya share ni kan? Okey. Untuk market outlook ni, apa yang kita nak tengok pada market outlook pada malam ni adalah yang macam biasalah. Yang pertama sekali kita akan pergi dulu untuk sesi fundamental analysis. Okey, fundamental analysis ni kita akan tengok
untuk news yang menggerakkan harga emas tu. Apa news-news penting yang membuat pergerakan-pergerakan besar untuk harga emas ni, dan juga apa sentimen terkini harga emas. Okey. Dan juga yang seterusnya adalah kita nak lihat apa isu-isu yang sedang dibangkitkan dalam pasaran Amerika. Okey, contohnya isu-isu ekonomi lah. Okey, sekarang ni apa yang diberi tumpuan oleh para pelabur untuk ekonomi Amerika? Okey, adakah lihat tentang masalah inflasi yang masih lagi pada paras kritikal, ataupun rancangan ataupun polisi-polisi ataupun dasar-dasar baharu Bank Pusat Amerika iaitu Federal Reserve untuk memajukan lagi ekonomi Amerika dekat sana. So itu yang kita akan perhatikan dalam fundamental analysis untuk kita fahami pergerakan harga emas, okey, berdasarkan forecasting kita untuk ekonomi US. Itu adalah fundamental analysis. Kemudian kita akan berpindah kepada topik yang kedua yang lebih menarik lagi, iaitu untuk kita lihat technical analysis pula. Technical analysis ni kita akan lihat secara detail pula. Okey, secara detail tentang pergerakan harga emas. Harga emas naik, harga emas turun. Okey, kita akan tengok dekat technical analysis. Kalau harga emas naik, kenapa berlaku kenaikan untuk harga emas? Kalau harga emas membuat penurunan, kenapa berlaku penurunan untuk harga emas? Yang itu yang kita akan lihat untuk yang kedua, technical analysis. Dan seterusnya, fokus kita untuk harga emas ni sama ada nak naik lagi di masa depan ataupun harga emas sedang membuat pergerakan ranging. Okey, ataupun harga emas tengah membuat downtrend, nak sambung lagi ke downtrend. Itu kita akan lihat dalam technical analysis. Okey. Saya nak pergi dulu untuk kita punya slide yang pertama, iaitu fundamental analysis. Okey, fundamental analysis kita akan mulakan dengan kalender. Okey, kalender ekonomi untuk pasaran Amerika pada minggu ini. Okey. Pada minggu ini yang bermula pada hari Isnin 26 Jun sehinggalah hari Jumaat tamat 30 Jun. Okey, pada hari Isnin kalau kita lihat kita tak ada apa-apa news untuk hari ini. Sebab tu lihat pergerakan harga emas hari ini agak sendulah. Okey, dengan pergerakan USD yang tak ada orang kata apa build up volume. Okey, tak ada build up volume daripada fundamental. Okey. Okey, kemudian keesokannya, okey, pada hari Selasa. Okey, pada hari Selasa 27 Jun kita ada satu news yang penting pada pukul 10 malam. Okey, tengok news yang berwarna merah. Kita ni nak bagi news ni sedikit tips. Okey, untuk news ni pentingkan yang berwarna merah dahulu. Bagi tumpuan yang untuk warna merah dulu. Sebab apa? Sebab warna merah tu dia akan setkan sentimen untuk hari tersebut lah. Okey, kemudian baru kita akan follow up dengan news-news yang berwarna oren, iaitu medium impact. Okey, kita akan tengok dia punya impact dia kepada nilai dolar macam mana. So pukul 10 adalah kita punya tumpuan pada hari esok. Kita ada CB Consumer Confidence, lepas ada New Home Sales, dan juga kita ada Manufacturing Index. So ketiga-tiga news ni kalau katakan dia punya dia punya nilai actual dia melebihi nilai sebelum ni, itu merupakan good news bagi US dollar, positive impact bagi US dollar. So kalau katakan positive impact bagi US dollar, apa akan jadi untuk harga emas ni? Harga emas ni akan membuat penurunan lah sebab US dollar mengukuh. Kejap, saya cari saya punya pen ni. Okay, so kalau katakan impact dia, kita balik-balik pada impact news dolar terhadap harga emas. Okay, kalau katakan dolar tu USD ni mengukuh, apa akan jadi untuk gold price? Okey, apa akan jadi untuk gold price? Gold price akan membuat penurunan. Okey.
So, ini adalah dia punya orang kata apa sifat pergerakan antara nilai mata wang dolar dan juga harga emas. Kalau katakan dolar mengukuh, harga emas akan jatuh. Kalau katakan USD pula, okey, USD yang jatuh, apa akan jadi untuk harga gold? Gold akan membuat kenaikan. Ini impact yang kita akan baca daripada orang kata apa? News ekonomi yang keluar. Data ekonomi news yang rilis. Okey, cara kita nak nilai dia punya sentimen, kesan dia terhadap pasaran, okey, macam tu cara dia. Kemudian kita pergi pada hari Khamis. Hari Khamis ni agak penting ya. Okey, antara yang kita nak highlight kan pada minggu ni, hari Khamis dan juga hari Rabu. Okey. Hari Rabu kita ada Fed Powell speak. Okey, chairman untuk Federal Reserve, pengurusi. Okey, Jerome Powell. Okey, Uncle Powell kita akan bagi ucapan lagi pada 28 Jun. 9.30. Apa yang ada untuk ucapan Uncle Powell ni? Antara yang kita nak lihat untuk ucapan Uncle Powell ni adalah kita nak tengok apa seterusnya. Okay, apa seterusnya rancangan Bank Pusat untuk kenaikan kadar faedah. Macam yang kita perhatikan pada sesi yang lepas ataupun mesyuarat FOMC yang lepas, apa yang kita dapat adalah Powell dah bagi sedikit confirmation kepada kita bahawa akan ada kenaikan kadar faedah lagi yang akan berlaku pada penghujung tahun ni. Bermaksud bagi suku ketiga dan suku keempat tahun 2023, kita expect akan ada lagi kenaikan kadar faedah. Apa akan jadi bila kenaikan kadar faedah ni diteruskan? Okey, yang pertama sekali, kenaikan kadar faedah ni bila diteruskan, dia akan menyebabkan nilai mata wang dolar untuk mengukuh. Ingat saya sebut tentang nilai mata wang dolar, bukan ekonomi Amerika. Ini adalah dua benda yang berbeza. Sebab ada orang faham, nilai mata wang kukuh, pada masa yang sama ekonomi juga akan kukuh. Okey, ekonomi kukuh akan menyebabkan nilai mata wang kukuh. Okey, itu betul. Bila ekonomi mengukuh, nilai mata wang mengukuh. Tetapi kalau katakan nilai mata wang tu mengukuh, tak semestinya ekonomi negara tersebut akan mengukuh ataupun akan mencatatkan perkembangan yang positif. Okey, dia tak semestinya dekat situ. So, dengan kenaikan kadar faedah, dia hanya mengukuhkan nilai mata wang, tetapi impak dia kepada ekonomi adalah berlawanan. Dia akan bagi sedikit tekanan, sedikit kelembapan, okey, untuk ekonomi, okey, aliran dalam US. Sebab apa? Sebab bila you menaikkan kadar faedah, okey, bisnes-bisnes dalam US untuk running kos dia lebih tinggi dan juga kos sara hidup rakyat, okey, kos isi rumah akan melambung tinggi disebabkan komitmen meningkat naik. So dekat situ dia akan menyebabkan kelembapan ekonomi dalaman US tercetus. Okey, so akan ada kelembapan ekonomi berlaku ketika kenaikan kadar faedah. Okey, ini adalah impact secara long term yang kita nampak lah. Impact short term dia yang kita nampak adalah nilai mata wang dolar akan terus mengukuh ketika kenaikan kadar faedah ni diteruskan. Okey, berapa banyak Powell janjikan itu tak pasti. Cuma apa yang kita dapat daripada pegawai-pegawai Federal Reserve, daripada member-member lain FOMC, dia orang berpendapat kemungkinan akan ada at least 50 mata asas. Tutup mulut tu dia. 0.5% lagi pada suku ketiga dan suku keempat tahun 2023. Tak ada. Mungkin dia pecah pada dua lah. Okey. Satu kali 25 mata dan satu kali lagi 25 mata. So total up dapat 50 mata asas. So 50 mata asas ni akan meningkatkan, okey, kadar faedah semasa mencapai paras 6.25%. Itu adalah satu paras yang lebih tinggi daripada paras yang dicatatkan pada hari ini, iaitu 5.75% untuk kadar faedah semasa di US. Kalau dekat Malaysia ni kita faham OPR lah. Yang selalu dengar OPR.
Okey, itulah yang kita panggil sebagai kadar faedah, interest rate. Okey, itu untuk hari Rabu. Sama juga untuk hari Khamis, kita ada lagi sekali Powell punya speak pada pukul 2:30 petang. Banyak dia sikit di bawah. Okey, pada pukul 2:30 petang. Kemudian kita ada pada pukul 8:30 malam, kita ada final CTP quarter to quarter. Bacaan CTP untuk suku. Okey. Untuk suku tahunan. Ada Okey, dua adakah tomato. akan meningkat ataupun akan merosot? Okey, kalau katakan meningkat, dia akan menyebabkan nilai Dia mata tak wang kira dolar kan? mengukuh. Kalau katakan Tomato data yang keluar mencatatkan Tomato kan? kejatuhan, dia akan menyebabkan nilai mata wang dolar untuk melemah. Sama juga dengan bacaan seterusnya iaitu unemployment claim. Ni unemployment claim ni secara mingguan dah kita orang kata apa, kita monitor. Okay, setiap minggu kita cuba dapat update untuk unemployment claim ni untuk kita buat forecasting awal-awal untuk kadar pengangguran secara bulanan di US sama ada bertambah ataupun berkurangan. Apa impak kadar pengangguran ni kepada ekonomi? Okey, impak dia macam ni, nak senang faham. Kalau katakan pengangguran bertambah, okey, itu adalah satu perkara yang negatif kepada ekonomi dolar. Bila katakan perkara yang negatif pada ekonomi dolar ni, dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan nilai mata wang dolar juga okey merosot. Okey, tak bagus untuk nilai mata wang dolar kalau katakan unemployment ni meningkat. Okey, apa jadi kalau unemployment ni jatuh, Mr. Nat? Kalau unemployment ni jatuh, itu adalah satu perkara yang positif. Dia akan mengukuhkan nilai mata wang dolar. Okey, boleh faham dekat situ Ya. Kemudian, yang seterusnya, apa lagi yang kita nak lihat ni? Okey, kita nak tengok PCE Price Index. Core PCE Price Index. Apa yang kita akan nampak untuk Core PCE Price Index ni? Okey, untuk Core PCE Price Index dekat sini, apa yang kita nak tengok adalah sama juga kalau katakan nilai dia bertambah, dia akan bagi impak yang positif kepada nilai dolar. So itu adalah bacaan. Okey, bacaan semasa untuk news yang kita lihat, kita nak bagi tumpuan pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Kita nak tengok the next update daripada Uncle Powell kita ni tentang storyline yang dia create untuk kenaikan kadar faedah. Adakah betul apa yang dia janjikan ataupun dia buat U-turn di saat-saat akhir ni, okey, dia ada rancangan baru untuk kenaikan kadar faedah. Sebab daripada minggu lepas, apa yang kita dapat, okey, apa yang kita follow minggu lepas punya fundamental, okey, antara yang kita dapat kat sini minggu lepas Federal Reserve dia mengekalkan kadar faedah, okey, untuk bulan Jun ni. Yang mana kadar faedah berada di paras berapa pada minggu lepas? Kalau kita tengok minggu lepas last week, saya tunjuk last week punya news, kita nak cari kadar faedah. Just juga ni. Just juga. Ada tak last week? Okay, last week testify. Kita tengok pasal tu. Sekejap kita cari untuk kadar faedah. Berada di 5 point berapa? Okey. Kadar faedah berada di 5.25. Okey, kadar faedah berada di 5.25. Dikekalkan. Okey, kali pertama dalam tempoh 2 tahun. Okey, daripada tahun lepas bila Federal Reserve decide untuk menaikkan kadar faedah, dia tak pernah hentikan kenaikan. Okey, setiap kali ada setiap kali ada pengumuman untuk kadar faedah yang baru, setiap kali itu dia naikkan. Cuma kali ni, kali pertama dalam tempoh 2 tahun, dia stopkan kenaikan kadar faedah. Daripada bila kadar faedah di US ni dinaikkan? Okey, kadar faedah di US ni dinaikkan daripada tahun lepas apabila tamat sahaja tapering. Okey, tapering untuk federal untuk US punya treasury. Tamat saja tapering untuk US punya treasury, Federal Reserve terus ambil langkah untuk menaikkan kadar faedah. Ini antara langkah-langkah susulan, okey, dalam program untuk menurunkan jumlah inflasi yang mencapai paras yang kritikal. Okey, jumlah kadar inflasi US
dah capai di paras yang kritikal pada tahun lepas, iaitu mencatatkan lebih kurang 9.1%. Okey, paras yang tertinggi sepanjang 40 tahun dicatatkan 9.1%. Yang terkini sekarang ni, okey, berjaya diturunkan kepada 4%. Okey, 4% ni masih lagi di paras yang kritikal. Sebab apa? Sebab Federal Reserve nyatakan dah, paras yang dia target untuk kadar inflasi ini adalah 2%. So masih jauh lagi. Okey, ada separuh lagi dia kena kejar. Okey, so dekat situ untuk dia boostkan lagi penurunan okey kadar inflasi ini, dia perlu naikkan kadar faedah. Okey, bila dia naikkan kadar faedah, barulah kadar inflasi ini akan turun. Selagi tak naikkan kadar faedah, jangan harap inflasi akan turun. Okey, dia perlu lembatkan, dia perlu slow downkan dia punya ekonomi itu untuk menurunkan kadar inflasi. Okey. So itu yang kita dapat, dan kemudian okey, baru sampai 4%. Apa yang Powell katakan, masih lagi Federal Reserve. Okey, Federal Reserve di bawah kepimpinan dia masih lagi fokus untuk lawan inflasi. Jadi bila dia kata dia fokus kepada lawan inflasi, dia bagi tahu yang dia akan adakan lebih banyak kenaikan kadar faedah pada masa yang akan datang. Maksudnya suku ketiga dan suku keempat tahun 2023. Kalau katakan berjaya capai 2% dalam tahun 2023 untuk kadar inflasi, okey, tak mustahil starting pada tahun hadapan 2024 kadar faedah akan mula diturunkan. Sebab dia dah berjaya capai target dia. So tak ada function lah untuk dia hold kadar faedah tu pada paras yang tinggi. Okey, sebab apa? Sebab kadar faedah ni makin lama you hold pada paras yang tinggi, makin dia tekan ekonomi tu untuk terus menjadi lembab. Kalau dia biarkan ekonomi dia untuk terus berada dalam keadaan kelembapan sampai pada satu tahap, okey, ekonomi dia akan crash lah. Nilai mata wang dia akan jatuh terus. Okey, disebabkan apa? Disebabkan tak mampu nak bertahan, okey, tak mampu nak bertahan dengan saingan ekonomi luar. Okey, rakyat terlalu merana. So dia kena juga turunkan kadar faedah pada masa yang akan datang. Okey. Kemudian lagi, apa yang kita dapat lagi? Okey, yang kita dapat petik daripada statement Bank Pusat adalah dia katakan inflasi agak sederhana. Ini apa yang dikatakan oleh Powell dalam dia punya testify pada minggu lepas. Dia katakan inflasi sekarang berada di paras sederhana. Okey, bukanlah paras yang tertinggi macam tahun lepas berada di 9.1. Pada tahun ini berada di paras yang sederhana, mencatatkan bacaan yang sederhana iaitu 4%. Walaupun paras yang sederhana masih lagi, okey, paras yang sederhana ni tak sesuai dengan ekonomi US. Perlu turunkan lagi ke paras 2%. Jadi, okey, akan ada kenaikan kadar faedah. Okey, yang Bank Pusat akan buat untuk masa yang akan datang. Bulan-bulan yang akan datang, kalau katakan ada bacaan baru untuk kenaikan kadar faedah, memang para pelabur target Powell ni untuk naikkan at least 25 mata. So sekarang ni pasaran agak agak tertumpu kepada dolar, okey. Sangat positif kepada dolar minggu lepas disebabkan statement-statement yang dibawakan oleh Jerome Powell ni. Okey, yang mana Jerome Powell ni memberi gambaran yang satu yang sangat positif. Okey, untuk pelabur, untuk menarik pelabur. Okey, untuk menarik minat pelabur untuk terus hold US dollar. Okey, as diorang punya pilihan pelaburan. Okey, that's why kita tengok minggu lepas US dollar ni sangat kukuh. Okey, boleh dapat untuk fundamental analysis pada minggu ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak untuk fundamental pada minggu ni? Sebelum kita nak pergi ke technical analysis pula. Ada apa-apa soalan untuk fundamental? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk fundamental atau tidak? Ada pertanyaan tak? Dia orang malu tu Mr. Knight. Malu Dia orang malu saya tanyalah Mr. Knight. Boleh Okey. silakan. Okey, kita tengok pergerakan harga hari ini ada sedikit kenaikan
berbanding dengan minggu lepas. Okey. Ya, betul. Ini kenaikan ni berdasarkan kepada apa Mr. Naik? Okey, kenaikan pada hari ini berdasarkan apa? Okey, kenaikan pada hari ini kalau kita tengok adalah disebabkan sentimen pada minggu lepas yang begitu strong untuk US dollar. Sentimen minggu lepas yang terlalu berpihak positif kepada dolar, lama kelamaan, bila kita tak ada sentimen baru daripada US, maksudnya dia tak ada confirmation seterusnya untuk US dollar ni jadi kukuh. Permintaan, demand untuk US dollar macam mana pun akan berkurangan. Macam yang kita lihat pada awal minggu ni. Sebab tu kita lihat nilai harga emas naik pada hari ini disebabkan pada siang hari tadi permintaan bagi dolar berbanding mata wang lain melemah. Kalau kita tengok adalah disebabkan sentimen minggu lepas dah mula kurang dia punya impact dan juga pada hari ini tak ada apa-apa news yang dapat kekalkan kekuatan nilai dolar tu. Kalau kita tengok mata wang lain pada hari ini dah mula ada dia punya economic news yang menyokong pengukuhan dia. Sebab tu kita lihat hari ini mata wang dolar melemah. Antaranya dia tak ada support daripada sentimen. Esok kita akan lihat bacaan sentimen macam mana. Adakah berpihak pada dolar? Kalau berpihak pada dolar, dolar akan jatuh. Kalau dia berpihak pada gold, bermaksud dia negative impact pada dolar, you akan tengok harga emas ni akan terus membuat kenaikan. Macam tu cerita dia. Dapat tak Cik Fakhruddin? Okey, terima kasih Mr. Naik. Penerangan. Ada sesiapa lagi nak tanya soalan? Mr. Naik tengah tunggu untuk memberi penjelasan. Sesiapa yang kurang jelas, silakan. Sila bertanya. Ada tak? Untuk Kalau fundamental. Tak ada, yes. Kalau tak ada kita boleh proceed ke technical. Technical ni for sure ramai yang banyak soalan ni untuk technical. Perlu ke terus untuk kita proceed ke technical? Boleh ya? Okey, kita proceed. Kita proceed ke technical analysis. Jom kita pergi ke technical analysis pula. Technical analysis ni lah yang ramai yang tunggu-tunggu nak tengok. Sekarang ni boleh beli ke tak boleh beli lagi, sesuai atau tidak. Dia bukan boleh tak boleh beli. Dia sesuai atau tidak untuk membeli GAE pada sekitar harga sekarang ni. Dan dia nak tengok forecasting untuk harga yang ke depan. Harga emas ni nak naik lagi ke, nak turun lagi ke. Ini dalam technical analysis. Technical analysis kita. Technical analysis kita masih lagi pada higher time frame, pada structure yang besar. Analisis main analisis kita, analisis utama untuk harga emas masih lagi sama, iaitu prediction kita buat masa sekarang ni, kita target harga emas akan terus membuat penurunan, sehingga paling minimum dia akan capai adalah 1850. Kalau kita tengok bacaan hari ini dah berada pada 1924. Dia dah tak jauh dah dengan 1850. Tetapi analisis kita ni special sikit. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat tahu harga tu nak sampai di paras mana, tapi kita tahu corak perjalanan harga tu macam mana. Sementara harga turun tu kan, adakah dia akan turun seketul terus ke bawah, straight terus ke bawah, ataupun dia ada liku-liku pergerakan dia. Dia ada lencongan-lencongan yang dia nak buat. So dekat sini untuk pergerakan harga emas menuju ke 1800, dia ada buat 3 pergerakan besar. Macam mana bentuk pergerakan besar tu kan yang dia buat. Contoh, saya bagi kat sini situasi yang tengah berlaku sekarang. Harga emas yang paling tinggi dicatatkan pada nilai berapa? Dicatatkan pada bulan Mei. Bulan Mei, bulan lepas lah. Pada berapa Mei? Pada 4 hari bulan 5. 4 Mei dicatatkan iaitu pada 2080. Daripada 2080, kalau you tengok hari ni, harga dah berada di pertengahan dia. Harga dah membuat penurunan. Berada di harga sekarang ni adalah pada 1923. Ini harga pada hari ni yang dicatatkan. Dan seterusnya nak ke mana? Seterusnya destinasi dia adalah 1850 at least. Dekat paras bawah sini.
Kotak bawah sini kan 1850. Adakah dia akan terus straight sampai 1850 ni? Jawapan dia tidak. Corak pergerakan dia sebelum sampai 1850, okey, corak dia kena ada macam ni. Okey. Saya lukis balik. Corak dia mestilah ada 3 kaki. Corak dia mesti ada 3 kaki. Yang mana kaki-kaki ni kita bagi nama kat dia. Okey, kaki pertama nama dia A. Kaki kedua nama dia B dan kaki ketiga nama dia C. Kena ada 3 ni barulah, okey, penurunan yang berlaku daripada bulan 5 tu, okey, akan kita labelkan dia complete. Pergerakan satu pergerakan yang complete. Selagi tak ada 3 kaki ni, katakanlah harga terus turun sampai 18.50, hanya 1 kaki dia. You nampak satu dia turun. Dia tak ada lenggok harga. Tapi sampai 18.50. Okey, harga takkan membuat kenaikan. Okey, harga takkan terus membuat kenaikan untuk buat new all time high baru. Maksudnya harga tu takkan cecah kita punya next target. Next target kita untuk harga emas adalah 2,100 at least. Harga takkan buat kenaikan sampai 2,100. Walaupun dia dah sampai 18.50. Dia kena ada corak macam ni juga. Sebab apa? Sebab ini adalah corak economic cycle. Kitar hidup ataupun kitaran ekonomi. Kena ada corak ni. Tak ada corak ni, selagi tu dia akan membuat penurunan. Sampailah you nampak corak ABC ni. So sekarang ni yang kita dah nampak A. Daripada 2080 sampai 1923 kita dah nampak A tu ada. Dah ada 1 kaki turun. Next yang kita akan nampak adalah kaki untuk B dan juga C. Waktu B ni, okey, ramai yang tanya saya. Sebab Mr. Knight lukis untuk B pun harga membuat kenaikan. So dia tanya saya, Mr. Knight, untuk kenaikan dekat B ni ada peluang tak? Kalau kita nak purchase GAE dan membuat keuntungan. So jawapan saya, ada peluang tapi bergantung berapa jauh B tu akan pergi. Macam mana nak tahu jauh B ni akan pergi? Dia ada, orang kata apa, dia ada cara dia, dia ada teknik dia. Iaitu kita akan pakai ukuran Fibonacci lah. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, bacaan Fibonacci tu dah ada. Nanti saya akan tunjukkan berapa bacaan dia. Kemudian you nilai sendiri berbaloi atau tidak. Okey, untuk orang kata apa, ambil peluang dekat situ untuk produk GAE. Okey, tapi sekarang ni akan membuat kenaikan untuk B. Apabila dah tamat saja B ni, akan membuat penurunan balik. Melengkapkan 3 kaki tu. So 3 kaki tu, kaki ketiga, kita target dia akan mencecah $1,850. Okey, $1,850. Daripada $1,850 ni, next, dia akan pergi mana Mr. Knight? Adakah dia akan stop $1,850? Lepas tu harga emas dah tak bergerak dah. Okey, dia akan stay membuat pergerakan, iaitu pergerakan seterusnya adalah kita nak tunggu retracement. Retracement ke mana? Retracement untuk harga membuat kenaikan balik. Kenaikan ni yang kita target minimum, okey, minimum harga akan capai adalah 2,100 USD per ounce. Ataupun dalam unit ukuran gram dia adalah at least 71 ataupun 72 dolar per gram. Itu saya tak ingat, saya kena tengok balik chart gram lah. Tapi saya ingat saya lah 71.5 macam tu lah. Okay, at least dia akan capai untuk the next upcoming, okay, kenaikan yang besar. Kita panggil major uptrend. Okay, major uptrend. So sekarang ni cerita dia adalah kita nak fokus dekat B. Sebab ramai yang bertanya dekat B. Sebab ramai nak tahu untuk hari ni. Sebab hari ni cerita dia, harga kemungkinan dah buat permulaan kenaikan untuk B. Jadi ramai yang nak tahu dekat B ni, Mr. Knight, dekat B ni dah boleh beli belum? Kan, naik B ni, dah beli ke belum? Okey, boleh beli atau tidak? Sesuai beli atau tidak untuk produk GAE ni? Kalau dibuat kenaikan, boleh bagi keuntungan atau tidak? Kan? So, bacaan untuk B, sebab kita dah predict dekat sini, bacaan untuk wave A telah tamat. Tengok dekat situ telah tamat pada sekitar harga yang terendah, iaitu 1,910. Itu penamat bagi A. Jadi
Untuk B ni dia punya karakter B. B ni dia ada dia punya karakter. Karakter B ni, pergerakan bagi karakter B, satu dia akan perlahan, dia akan slow sebab dia merupakan satu correction. Kemudian pergerakan B ni dia boleh berhenti minimum pada level 20% daripada kawasan A. Bermaksud kalau katakan penurunan A tu, kita ambil contohlah, penurunan A tu range dia sebanyak 10. Kalau 20% tu kenaikan dia maybe adalah 2. Minimum. So dekat sini dia ada level minimum dia. Okay, level minimum tu dekat mana? Ni saya dah buat marking dekat sini. Ini adalah level minimum. Maksudnya daripada harga hari ni, kalau katakan harga tengah membuat kenaikan untuk activate wave B tu dia akan terus naik tapi secara ranging, secara perlahan sehingga 1974. Apa akan jadi dekat 1974 ni? Akan ada dua probability yang kita nampak. Yang pertama adalah harga akan buat balik penurunan daripada 1974 ni, harga akan terus penurunan untuk pergi mana? Untuk buat yang C tu. Yang C target kita 1850. Itu. Ataupun kalau katakan harga tu tak melengkap lagi structure dia. Bahagian nak lengkap structure ni, okey. Anda semua tak perlu faham pun tak apa. Yang saya akan guide. Step by step saya akan guide untuk dia punya structure B. Cuma saya nak bagi tahu, kalau katakan dia tak complete structure pada 1974, harga boleh pergi to the next level iaitu 1994. Sampai 1994 tak lengkap lagi structure dia. Tak ada lagi structure yang kita nak. Dia akan naik pergi 2014. 2014 ni antara zon-zon yang final lah untuk wave B. So daripada 2014 tu maybe kita akan nampak strong pergerakan, harga akan retrace ke bawah. Itu cerita dia untuk pergerakan harga gold. Jadi kita tengok percentage kenaikan untuk wave B ni. Minimum level daripada harga sekarang ni adalah, sekarang saya ukur minimum level daripada harga sekarang ni adalah 2.6%. Okey, untuk 2.6% kalau kita nilaikan untuk kalau kita gunakan produk JE kali 10. Okey, dia tak lepas spread lagi. Sebab apa? Sebab spread kita ada kena ada kenaikan kurang. Okey. Kena ada kenaikan lebih kurang 3% ke atas. Sebab apa? Sebab spread kita 3%. Kena ada lebih pada 3%, okey, baru kita punya position JE tu akan break even dan profit. Tetapi kalau kurang daripada 3%, kita masih belum lepas spread. Itu untuk minimum level. Okay? Itu untuk minimum level. The next level dia, kalau katakan dia tak stop dekat minimum level, dia akan proceed to the next level. Next level adalah pada paras 3.6%. Okay? 3.6%. 3.6% ni dah lebih pada 3%. Kita ada 0.6% sebagai kita punya ROI. Sebagai kita punya ROI. Kemudian the next level, okay, the next level 2014 adalah 4.7. Okay, 4.7%. So kalau kita dengan spread, kita ada 1.7%. Untuk kita darabkan leverage, untuk kita dapat. So dekat sini strategi apa yang kita nak cari? Sebab kita dah bagi kepada 3 strategi. Medium risk, low risk dan juga high risk. Untuk setup wave B ni, strategi yang pakai saya prefer bukan pasal produk ni. You guys pakai untuk high risk punya strategi. High risk macam mana Mr. Nat? High risk punya strategi ni, okay, kalau katakan you nak beli dekat position dekat sini, rekod dia bagi tu. Dengan itu memang position. Position paling minimum. Maksudnya orang kata apa? Letak position tu hanya untuk try setup. Boleh capai atau tidak 3%. Maksudnya dalam 1-2 position JE tu dah okey dah. Tak perlulah kalau katakan you ada standby capital untuk mampu beli lebih kurang 20.
unit JAE. Jangan masuk 20-20. Walaupun you buat staging jangan buat staging pada harga sekarang menggunakan 20-20. You beli satu pun dah cukup dah. Sebab apa? Sebab sekarang ni adalah pada posisi yang sangat high risk. Pada keadaan sangat memang ada kenaikan yang berlaku, cuma kita nampak kenaikan yang Dia berlaku macam- tu kemungkinan Macam buy ni. tak dapat Dia lepas level break even. Dia pun kadang-kadang bukan tak betul. Dia pun salah. Macam dia trader mungkin dia advice beli hari ni, esok jatuh lagi. Bukan 100% tepat tapi budak ni mungkin Boleh 90% tolong diam lah. tak? Dia Yang prediction dia cakap tu. 90% lah. Betul. Menjadi. Menjadi. Dia kata hari ni harga rendah boleh beli. Esok naik. Assalamualaikum. Dia dah baca. Dia pandai baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sembang-sembang tu tak payah ada malam. Follow advice dia. Ya. Encik Baharudin Ahmad. Ni dah Encik Baharudin Ahmad. Dia dah mute tu. Siapa sembang tu? Boleh mute kan mic anda? Dengan iPhone 14. Mengganggu Terima Okey, kasih. saya sambung. Saya sambung Yep. Okey. So tadi cerita dia tentang sekarang punya keadaan, memang ada kenaikan yang akan berlaku seterusnya. Cuma kenaikan ni, minimum kenaikan yang kita target kemungkinan lebih kurang 2 tadi 2.6%. So kalau 2.6%, kiraan kasar kita menggunakan modul JAE kali 10, kita tak lepas untuk spread break even. Itu untuk minimum. Tetapi ada peluang untuk harga, dia tak stop dekat minimum ni. Dia stop di level kedua dan juga level ketiga. Yang atas-atas tu. So level kedua sebenarnya you dah lepas dah untuk dia punya break even. Dan juga level yang seterusnya, level ketiga dah lepas break even. So dekat sini position dia adalah position yang sangat high risk. Sebab apa? Sebab kalau katakan dia retrace di level yang pertama 2.6%, 2.6%, compete saja untuk B. Compete B dekat 2.6% ni. Seterusnya harga akan pergi ke mana? Harga akan membuat penurunan lagi, dia akan sambung lagi dia punya perjalanan tu. Macam saya kata tadi, perjalanan dia kena ada 3 kaki. A, B dengan C. Bila lengkap B, dia akan terus lagi perjalanan dia untuk C pula. C itu destinasi dia kat mana? C itu destinasi dia pada 1850. Pada 1850 tu, daripada harga 1974 ni, ada lebih kurang berapa lagi? Ada lebih kurang 6% lagi kejatuhan harga. So dekat situ, sebab tu saya katakan pakai strategi yang high risk. Sebab apa? Sebab strategi high risk ni, kalau you faham, you hanya letak minimum position saja. Letak 1-2 position saja. Position yang selebihnya you akan target untuk next penurunan, iaitu penurunan C, baru you akan staging. Baru you akan buat staging untuk seterusnya. Punya buy zone, iaitu zone yang berwarna hijau ni. Di mana bila katakan you berjaya staging di buy zone hijau ni, apa akan jadi dekat position you yang you beli untuk wave B, yang you tak berjaya terminate tu? Position tu, dia punya loss, akan di backup oleh position staging low risk you yang dekat bawah ni. Bila harga membuat kenaikan daripada kotak hijau ni nanti, mencatatkan kenaikan, secara average-nya dia akan tolong cover position you yang you beli masa B yang dalam keadaan yang masih lagi floating. Yang masih belum break even dan profit. Itu orang kata apa? Antara kelebihan bila you pandai menggunakan strategi di kawasan-kawasan yang high risk, medium risk dan low risk. Iaitu tak semua kawasan, walaupun kita target ada kenaikan yang berlaku, kita pakai strategi yang sama. Iaitu walaupun kita staging, kita all in semua capital. Tak. Dia kena ada pembahagian dia. Sama ada strategi itu high risk, macam mana you nak tackle dia. Berapa unit yang you akan execute. Untuk position dia. Katakan you ada total 20 unit. In case of high risk punya position, maybe you akan try dalam 1-2 unit. Medium risk position, you akan
try 5 ke 6 unit. Untuk low risk punya position, okay, you akan execute selebihnya punya unit. Contohnya ada lagi 15 unit tak execute. Okay, 15 unit dekat low risk. As apa? As a backup, kalau katakan berjaya di low risk tu harga membuat retracement, membuat kenaikan, position-position yang ke atas tu dah tak perlu risau dah. Secara average-nya memang you akan mencatatkan profit. Benda ni kita panggil sebagai martingale strategy. Siapa yang belajar martingale strategy dia tahu. Okay. Yang mana position-position yang di atas tu akan di backup dengan position-position di bawah. Jadi, okay, you tak boleh letak 100%. Walaupun you staging, you tak boleh letak 100% dekat high risk punya position macam sekarang ni kan. You ada capital on 20 unit GAE. 20 unit ni you letak dekat high risk. Nanti bila katakan harga sampai minimum retrace, you tak dapat nak terminate 20 unit tadi ni. Okay, mana nak cari unit backup? Okay. Mana nak cari unit backup untuk letak dekat bawah? Kalau katakan ada orang kata apa, advance punya capital yang you dapat tambah, itu okey lah. Cuma yang dah tak ada nak tambah capital lagi lah untuk GAE. Mana lagi you nak dapat? Padahal you dah standby awal 20. So kat situ, untuk sekarang ni punya situasi, okay, saya minta sangat you susun you punya strategi untuk high risk. Faham apa itu high risk yang saya sebutkan tadi. Okay, iaitu berada di kawasan yang sangat berisiko. Memang ada kenaikan yang akan berlaku, tetapi kemungkinan kenaikan tu tak berjaya nak buatkan unit-unit GAE yang you beli break even. Jadi you kena ada backup plan. Apa itu backup plan? Standby unit di kawasan low risk nanti. Boleh faham tak? Untuk teknikal kita pada malam ni. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk teknikal kita? Mungkin masih lagi ada yang tak faham ke tentang apa itu high risk punya strategi, low risk punya strategi, ataupun pergerakan harga? Ada tak soalan untuk technical analysis? Ada soalan nak tanya Mr. Mike? Boleh tanya. Ada tak? Ada. Okey, ada, silakan. Okey, silakan. Okay, Mr. Knight Ya. macam mana you boleh predict dia akan pergi ke sampai ke level berapa 18 ni? 1850. Okey. Saya gunakan Dia punya history ada. Memang history dia ada ke? Yes, prediction ni kita menggunakan history dan juga kita menggunakan orang kata apa, history data untuk sebagai reference untuk pergerakan seterusnya. Kita gunakan satu tools yang nama dia Fibonacci ratio. Fibonacci ratio ni kita ambil history punya range untuk kita predict pergerakan in future. Sebab setiap karakter pergerakan harga dia ada karakter-karakter dia. Okey, contoh yang berlaku kenaikan hari tu daripada bulan September sehingga bulan Mei. Okey, kenaikan tu dia adalah pada karakter dalam economic cycle kita panggil wave yang pertama. Bila wave pertama ni, ni nampak dekat sini dia ada wave labeling 1 kan. Bila wave pertama ni lengkap, dia akan membuat untuk cycle wave yang kedua. Wave kedua ni dia punya guideline dia adalah wave kedua ni penurunan dia adalah satu penurunan yang besar. At least separuh daripada kenaikan wave pertama. So kat sini kalau kita faham separuh kenaikan pertama, kalau pertama tu katakan naik sebanyak 20. So dua ni akan turun paling kurang 10. Betul tak? Sebab dia turun half daripada kenaikan hari tu. So kalau hari tu naik 20, so dua ni dia akan turun 10 dan ke bawah. So kat situ dia punya unit retracement dia adalah sebanyak 50%. So dekat sini you dapat tengoklah kita ada labeling 50% dekat sini. So bacaan 50% adalah pada 1846. Cuma saya round off kan senang jadi 1850. Dan untuk yang kedua punya retracement adalah pada 61.8. Itu cara dia. Okey, iaitu kita gunakan data yang lepas untuk kita predict upcoming punya wave berdasarkan karakter wave yang dia tengah buat tu. Sekarang ni dia berada dalam karakter wave yang kedua. Yang paling penting kita nak highlightkan karakter wave kedua ni dia adalah deep retracement. Dia punya penurunan mencapai separuh daripada kenaikan sebelum ni. Kalau katakan kenaikan sebelum ni 28%,
Okey, penurunan ni akan capai paling kurang 14%. Okey, separuh daripada 28 tersebut. Okey, boleh faham tak? Siapa tadi? Secure Wealth Management yang tanya tadi. Okey. Kalau ikut Hafiz punya cara pula, Okey. dia banyak bergantung dengan channel tau. Ya, betul. Dia bergantung dengan channel. So dari segi yang mana lagi konservatif dia punya predict? Okey. Kalau nak tengok kepada kalau kita nak bandingkan okey antara channel dengan Elliott Wave, yang mana yang lebih bacaan tepat, okey. Saya tak boleh nak nilaikan dari sudut channeling sebab saya tak 100% pakai channeling. Saya ada pakai channeling. Kalau you lihat dekat sini ada garisan-garisan yang membentuk channeling. Okey, saya ada pakai channeling tapi not 100% rely on channeling. Cuma saya boleh bagi gambaran ataupun review on Elliott Wave punya bacaan. Okey, Elliott Wave punya bacaan setakat sekarang ni, okey, data yang kita dapat daripada kita punya analisis yang lepas, okey, untuk dari segi direction. Okey, dari segi direction kita catatkan lebih kurang 80 ke 90% accuracy untuk prediction arah pergerakan harga. Untuk dari segi zone yang kita bagi, okey, lebih kurang 70 ke 80% daripada zone yang kita bagi, harga buat retracement dalam zone tersebut. So kalau kita campurkan kedua-dua elemen tu, boleh katakan okey, 75 ke 90% lah. Okey, kita punya bacaan daripada Elliott Wave ni, okey, predict seterusnya pergerakan harga. Lebih kurang macam tu lah kalau based on kita punya history analisis yang lepas-lepas. Maksudnya Elliott Wave lagi accurate lah kalau kita compare dengan channel. Okey, boleh katakan macam tu sebab Elliott Wave ni dia memberi gambaran untuk kitaran ekonomi, economic cycle kita panggil. So dalam untuk kita predict harga instrumen kewangan ni secara big picture, okey, kita akan gunakan teori ni. Sebab apa? Sebab kebanyakan institutional punya level, contohnya bank, hedge fund yang besar pun menggunakan this theory. You boleh baca dekat internet antara nama-nama besar yang menggunakan Elliott Wave lah untuk projek pergerakan harga. Sebab Elliott Wave ni dia main kepada nak predict pergerakan secara long term, pergerakan besar, okay, higher time frame. Maksudnya kita guna time frame berapa? You pakai berapa? Okey, time frame berapa? Kita akan pakai ke semua time frame, cuma nak tengok pada prediction berapa bulan yang akan datang. Kalau contohnya nak tengok prediction secara tahunan, 1 tahun akan datang, 2 tahun akan datang, kita akan prefer time frame yang paling besar, iaitu weekly ataupun monthly. Kalau nak tengok pergerakan dalam 6 bulan akan datang, 3 bulan akan datang, tu kita akan tengok time frame weekly, daily ataupun 4 hour. Kita akan tengok situ. So dia akan, orang kata apa? Nak tengok pergerakan tu, tengok based on berapa jauh yang you nak nampak. Lagi jauh you nampak, lagi besar time frame yang you akan guna. Kalau you nak fokuskan pada time frame yang kecil sikit, macam sekarang ni kita tengah perhatikan time frame yang mana dia akan memberi direction ataupun guide kepada kita untuk direction 3 bulan akan datang, 6 bulan akan datang, iaitu di 4 hour punya time frame. H4 lah. Yes, H4. Kalau nak tinggi sikit, nak tengok tahun depan punya, 2 tahun lagi, itu pakai weekly dan juga monthly. Okay. Okay, clear? Ada soalan lagi? Okay, ada soalan lagi tak? Siapa lagi ada soalan? Ada siapa lagi nak tanya? Tak faham ataupun memang tak faham? Ada lagi tak? Semua jelas ya? Kalau jelas saya boleh tamatkan untuk market Kalau outlook tak kita pada tanya malam tu ni. kira faham. Tak tanya kira faham lah. Nanti kalau ada soalan boleh tanyalah.
untuk next sesi kita Market Outlook Okey. seterusnya. Okey, sekiranya anda semua faham untuk Market Outlook pada malam ni. Okey, saya harap you guys dapat poin-poin yang saya nak highlightkan pada malam ni berkenaan dengan apa pergerakan yang harga akan buat sekarang, kenaikan untuk wave B, okey, dan juga berapa retracement zone untuk wave B, dan juga apa itu high risk punya strategi. Okey, so itu saja daripada saya untuk malam ni. Okey, kita jumpa lagi untuk the next session Market Outlook. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, terima kasih Mr. Knight sharing berkenaan dengan Market Outlook pada malam ni, dan insyaAllah minggu depan Mr. Knight join lagi kot. Itu. Okey. Seterusnya saya akan buat sharing berkenaan dengan fixed mindset dan growth mindset. Okey, fixed mindset adalah orang yang percaya kebolehan, kepandaian ataupun bakat dan apa yang ada pada diri dia tidak boleh berubah. Itu orang yang mempunyai fixed mindset. Orang yang begini berpendapat jika dia pandai ataupun tidak dia tidak pandai ataupun tidak berkebolehan mengenai sesuatu perkara, kalau dia buat juga dia akan gagal. Itu fixed mindset, pemikiran orang fixed mindset. Jadi dia rasa, dia berpendapat dia tidak akan berjaya dalam perkara yang dia tidak pandai ataupun dia tidak berkebolehan. Kalau orang kita panggil, orang macam tu adalah orang yang berfikiran sempit. Kalau anda semua ingat ungkapan popular dulu-dulu, orang kata apa? Rezeki secupak tak akan jadi segantang. Itu contoh orang yang ada fixed mindset. Okey. Berbeza dengan orang yang mempunyai growth mindset. Orang yang mempunyai growth mindset ni, dia percaya kebolehan, kepandaian, bakat yang ada pada dirinya boleh ditingkatkan dengan usaha yang berterusan untuk mencapai sesuatu. Jadi orang yang dengan growth mindset ni, dia tidak akan rasa gagal sebab dia percaya proses yang dilalui itu belum sampai, belum komplit. Dan dia tidak akan pernah rasa gagal. Berbeza pula dengan orang yang fixed mindset ni. Dia mudah mengalah. Mudah mengalah, dan bila berlaku sesuatu yang dia tidak boleh buat, dia kata memang itu bukan bidang dia. Itu orang yang fixed mindset. Boleh clear ke setakat ni? Saya laju sangat ke? Clear. Boleh ya? Boleh. Okey. Kalau boleh kita nak sambung. Okey. Okey, siapa pernah kenal Colonel Sanders? Tak pernah? Tak kenal Colonel Sanders? Ada slide ke? Ya, tak ada. Kali ni tak ada. Saya tak tunjuk, saya nak tanya aja. Siapa yang kenal Colonel Sanders? Siapa yang kenal KFC? Ramai yang kenal KFC kan? Okey, Colonel Sanders ni adalah orang yang pemilik resepi ayam goreng KFC. Colonel Sanders dia cuba menjadikan resepi ayam goreng KFC dia sebagai franchise. Dia cuba sebanyak
1009 kali baru berhasil. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah Colonel Sanders ni dia putus asa semasa percubaan dia untuk menjadikan resipi ayam goreng KFC ni sebagai franchise, mungkin kita pada hari ini tak merasalah, tak tahu rasa KFC itu macam mana. Colonel Sanders dia meninggal dunia pada umur 90. Pada ketika dia meninggal, outlet KFC ada lebih kurang 6,000 outlet di 48 buah negara. Ini contoh orang yang ada growth mindset, yang tidak mengalah pada keadaan. Siapa yang kenal J.K. Rowling? Ini satu contoh lagi. Orang yang mempunyai growth mindset. Pernah dengar J.K. Rowling? Tak pernah. Ni nama pelik sikit ya. J.K. Rowling ni dia seorang ibu tunggal. Seorang ibu tunggal yang gagal 12 kali untuk dapatkan penerbit bagi menerbitkan buku dia yang bertajuk, bukan buku sebenarnya, untuk menerbitkan novel dia yang bertajuk Harry Potter. Kenal? Pernah menonton Harry Potter? Ini sebuah filem yang popular untuk kanak-kanak lah. Saya rasa orang dewasa pun tengok filem Harry Potter ni. Novel Harry Potter ni menjadi best-selling novel pada satu ketika, tetapi di sebalik kejayaan J.K. Rowling menulis dan menerbitkan, dapat menjual, dapat mendapat perhatian daripada pembaca terutamanya kanak-kanak. Novel Harry Potter ni, dia telah gagal sebanyak 12 kali. Tidak ada penerbit yang mahu menerbitkan novel Harry Potter ni kecuali satu syarikat penerbitan di London. Syarikat itu pun nyawa-nyawa ikan dan hampir muflis bagi kemudiannya bersetuju untuk menerbitkan novel pertama Harry Potter. Dan dengan menerbitkan novel pertama Harry Potter, syarikat tersebut telah pulih dan berjaya dan menjadi sebagai sebuah syarikat penerbitan yang paling berjaya di UK buat masa ini. Dan J.K. Rowling sekarang ini merupakan multi-millionaire. Ini contoh, antara contoh orang yang mempunyai growth mindset. Okey, ada apa-apa pertanyaan sebelum saya sambung dengan tajuk kita? Kalau tak ada pertanyaan tu maknanya faham semua kan? Apa beza orang yang fixed mindset dengan orang yang mempunyai growth mindset? Okey, clear? Biasanya orang yang mempunyai growth mindset ni dia akan mudah berjaya sebab dia percaya kepada proses. Orang yang mempunyai fixed mindset ni dia banyak buat rejection. Dia tak boleh berubah. Dan dia percaya apa yang ada pada dia itulah kebolehan dia. Dia tak boleh buat bidang lain. Dan saya percaya orang yang join Quantum Metal hari ini dia mempunyai growth mindset. Kalau masih ada sakit baki fixed mindset,
kita kena berubah. Kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang, terutamanya di quantum metal ni, kita kena berubah kepada growth mindset. Baru-baru ni kami ada kursus di Port Dickson, Creating Millionaires by Millionaires. Ramailah merchants yang hadir dan merchants ni yang berjaya lah, yang telah mencecah pendapatannya million. So dia orang ni memang berjaya, dan macam mana dia orang boleh berjaya? Sebab dia orang mempunyai growth mindset. Kalau orang yang tak mempunyai growth mindset ni memang akan susah berjaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Tak ada soalan? Semua faham? Clear? Dah. Ya, okey. Macam mana kita nak kena pasti orang tu dia memang fit mindset dan orang tu dia growth mindset, supaya kita tak nak buang masa dengan orang yang fit mindset ni. Boleh tak? Orang yang fixed mindset ni kebiasaannya dia negatif. Orang yang bersifat negatif. Mana awal-awal dah negatif lah. Awal-awal dah negatif. Kita cerita macam mana pun dia kira orang kata dia kira buah dia. Kalau bahasa kampungnya tu lah. Dia kira buah dia. Awal-awal reject lah kan. Awal-awal reject. Kita cerita macam mana pun dia kata tak boleh. So dia tak nak dengar langsung. Itu kira fixed mindset. Maksudnya kalau kita nak merekrut, kita kena tapis dulu lah. Kita kena tapis lah. Tapis dulu kan. Kalau kita tidak mau buang masa dengan orang yang fixed mindset. Kan? Okay. Okay. Any more question? So kita yang terutama yang baru join quantum metal, kita sendiri pun kena memiliki growth mindset baru kita boleh berjaya. Belajar ilmu, perbaiki diri kita, apa kekurangan kita, jangan mengalah. Apa jua rintangan, kita terus saja. Kita terus buat dan buat. Itu orang yang mempunyai growth mindset. Pedulikan orang yang berfikiran negatif. Kita buat kerja kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Orang yang berjaya setakat ni di quantum metal adalah orang yang mempunyai growth mindset. Sebab tu dia orang boleh berjaya. Okay, any more question? Okay. Lagi satu. Ada orang dia memang negatif mas tu. Okay. So dia memang kategori fit mindset ke macam mana? Dia memang negatif mas. Duit ada. Dia ada tapi dia negatif. Dia negatif mas. Dia lebih suka macam kripto, saham macam tu. Bila emas, emas tak mau lah. Adakah itu tergolong dalam golongan fit mindset? Kalau orang macam tu bukan fixed mindset. Dia cuma itu cuma rejection sebab dia belum dapat gambaran sepenuhnya apa kelebihan emas berbanding kripto. Contoh ni kalau kripto. So kita tak boleh direct push. Kita kena cerita dulu apa itu kebaikan emas berbanding dengan kripto. Lama kelamaan dia akan faham. Tahap kefahaman dia terhadap emas belum sampai lagi.
Oh, ya kan. Maknanya orang tu bukan kategori fixed mindset. Maksudnya dia kategori Okey, apa? clear eh? Dia kategori apa? Dia Growth pun bukan? dia Ha. dia mungkin dalam kategori growth mindset, cuma rejection awal ni sebab dia belum sampai tahap pemahaman terhadap mas. Apatah lagi berkenaan dengan solusi pemulihan ekonomi yang ditawarkan di Quantum Metal ni. Boleh faham apa yang Dia faham mas ni, tapi ada pula ni dia macam dia lebih percaya. Contoh mas ni mesti beli fizikal. Maksudnya beli mas dapat mas macam tu. Okey, Konsep dia guna okey. macam tu. Okey. Ha. Yang bertanya ni apa? Secure wealth kan? Ya, ya. Okey. Kalau saya tanya, kalau nama sebenar apa dia tu? Rais lah. Rais. Rais Ya, ya. Ya. Okey Rais. Kalau saya tanya Rais, Rais beli emas, apa tujuan Rais beli emas? Saya beli emas untuk diversify lah. Diversify kita punya portfolio. Yalah, dengan lebih ringkasnya lagi. Kita tak payah kira ada diversify. Apa tujuan Rais beli emas? Untuk selamatkan aset lah. Sebahagian aset yang boleh diselamatkan. Macam tu. Dalam lain perkataan, Dengan lain perkataan, return lah. Maknanya nakkan return. Kan? yes. Pulangan yang tinggi. Saya tak kira lah pulangan tinggi tak tinggi. Yang saya nak tahu daripada Rais tadi, apa yang kita nak? Bila kita beli emas, kita simpan emas, apa yang kita nak? Kita nak return, kita nak untung. Betul tak Rais? Betul. Itu yang kita nak. Tanyalah sesiapa pun, bila dibuat pelaburan, tak kira emas ataupun apa jua portfolio, apa yang penting bagi dia adalah dapat keuntungan yang setinggi boleh. Betul kan? Jadi samalah dengan orang yang tadi yang dia kata nak pegang fizikal. Okay. Kita boleh buat perbandingan. Apa tujuan dia pegang fizikal? Dia beli emas fizikal tu, pegang di tangan. Apa tujuan dia? Adakah dia nak buat hiasan, ataupun dia nak buat pameran, ataupun dia nak buat koleksi? Kebiasaannya ni Kita di lah. Quantum Metal, sebab tu Datuk, ya. Kebiasaannya untuk pelaburan lah. Ya. Sebab tu Datuk Lim kata, kalau nak beli emas, pergi beli tempat lain. Quantum Metal, kita tawarkan solusi pemulihan ekonomi. Kita kembangkan aset. Saya faham? Okay. Kita bukan sekadar beli dan simpan emas. Kita kembangkan aset emas. Sebab tu kita ada produk apa? Kita ada produk GCA dan GAE. Itu adalah fasiliti yang ada di Quantum Metal untuk kembangkan aset emas. Faham kan? Okay. Yang tidak ada di mana-mana platform kecuali Quantum Metal. So bila boleh buat perbandingan macam tu, jadi orang yang nak sangat pegang emas fizikal ni, dia akan nampak berapa lama. Kena tanya dia berapa lama nak pegang emas fizikal, dia nak untung emas atau dia nak pegang emas. Clear? Clear. Menjawab soalan ke? Menjawab keadaan yang dihadapi oleh Rais. Maksud saya macam ni. Okay. Saya ada kawan saya, dia kata dia nak beli emas tu dapat emas. Dia nak macam tu. Boleh di Quantum Metal pun boleh. Beli emas boleh dapat emas. You masuk dalam akaun, you ada berapa ringgit. You boleh withdraw dalam pernah buka kan? Tak, maksudnya dalam emas sistem fizikal PM kan? Tak, bukan itu emas digital.
Maksud saya emas fizikal ni maknanya kita pergi, kalau kata pergi ke Penang lah, pergi ke SQ kat Penang kan. Mana pergi kaunter tu, okey saya nak beli 1 gram emas. Dapat terus ya itu. Tu kalau pergi kedai emas. Sekarang ni kita dah dalam era IT, era yang lebih advance daripada keadaan dulu yang ada kedai fizikal, yang kita kena pergi ke kedai fizikal untuk buat belian. Betul tak? Yalah, betul. Dulu ialah kita beli emas, kita pergi ke kedai emas. Sekarang kita dah masuk era baru di mana kebanyakan urus niaga dibuat secara online. Dulu kita pun tak kenal Shopee. Mula-mula Shopee keluar dulu, siapa pernah yang order barang dengan Shopee? Tak nak . Mesti nak pergi kedai kan. Tapi lama kelamaan Shopee telah menjadi satu platform yang sangat popular untuk orang beli barang. Betul. Jadi untuk membeli emas fizikal di tempat yang macam Raif kata tadi, saya rasa tak timbul persoalan tu. Dan Saya memang ada isu ni. Saya ada dan isu. content method. Saya memang ada prospek yang macam ni. Baik-baik, cerita. Dia memang dia Okey, kata, tak apa, boleh. dia kata kalau hang boleh bagi terus emas, dia nak beli. Contoh sekarang dia kata dia nak beli 10 gram kan. Okey, mana 10 gram? Saya bayar terus 10 gram. Kata. Macam tu. Saya kata tak ada lah kan. Saya kata tak ada sekarang 10 gram. Hang kena tunggu lah. Kata. Dia tak mau macam tu. Dia nak pegang tu emas 10 gram tu. Dia nak macam tu. Tak apa. Jangan argue dengan dia. Sebab dia Jangan argue dengan dia, biarkan dia. Sebab dia belajar UIA. Dia belajar UIA apalah main Islamik punya orang lah. So dia kata dia belajar, dia kata Okey. beli emas mesti dapat emas terus. Dalam Islam macam tu dia kata. Tak kata susah ni. Betul tak? Jangan argue. Sebab kita pun ada syariah compliance yang kaedah kita diiktiraf patuh syariah. Yalah. Jadi kita pun tak nak argue. Kalau dia nak tengok sijil patuh syariah kita ada, dan orang yang memberi pengesahan patuh syariah itu adalah syarikat yang ada kredibiliti. Dan dia boleh rujuklah kepada syarikat tersebut. Tawafuk konsultansi. Tahulah dia Jadi ni kita macam tak payah argue sebabnya mungkin dia ni memang dia punya kepahaman dia memang lain, betul lah saya rasa. Kita pun tak nak argue kan. orang yang fanatik kita jangan argue. Kita Ada tak akan dapat buang macam tu? masa. Ada tak dapat macam tu? Ada tak dapat? Ya. Jumpa orang macam tu? Ada tak? Dapat apa tu? Dapat berjumpa dengan orang macam tu, ada tak? Jenis orang macam tu ada? Ada. Ada kan? Ramai ada. Kalau Ada. ada, we go to the next prospect. Don't waste your time. Next. Kira next. Jangan buang masa. Untuk pengetahuan rakyat, kita Quantum Metal juga sedang membuat perancangan untuk membuka kedai emas dalam masa terdekat ni, insya-Allah, di seluruh Malaysia. Buat mana barang kemas boleh beli di kita nak bantu dia. Kita nak bantu dia. Yang kan GCA kan boleh dapatkan belanja hangus. Jadi kita nak tolong dia sebab dia belanja setiap bulan dekat 20,000. Bayar office lah, bayar gaji staff lah, bayar kereta semua, dia kata dekat 20,000. Saya kata nak tak? Dapat balik yang hang spend 2000. Dia kata dia tak percaya konsep tu. Dia kata dia percaya konsep dia beli emas dapat emas. Maaf dah dia kata. Macam mana? Tak apa. Kita jangan buang masa dengan dia. Kita pelan-pelan kemudian kita akan buka. Dia ada cara lain. Mungkin bukan sesi yang sesuai lah untuk kita bercerita berkenaan dengan perkara ni. Dia ada. Dia lambat sikit lah. Dia punya kepahaman tu dia mungkin ambil masa sikit lah saya kata. Dia ambil masa. Yes. Orang yang fanatik macam tu.
dia akan ambil masa. ambil masa. Kena cuba strategi yang berbeza. Kalau tak boleh straightforward, Betul. mungkin kena cari idea lain lah. Betul. Okey, selain daripada Rais, ada lagi soalan nak bertanya? Ni lagi satu. Lagi satu Okey. yang kes apa yang isu kan dekat Countermeasure kan ada beritahu apa insurans 100% hanya cover GCA dan apa GSA dengan GCA kah? GSA GSA kan. So GAE dengan ini dia punya cover macam mana? GAE dengan GCA tu. Okay, soalan ni saya reserve, saya tak boleh nak jawab lagi. Ni kena rujuk kepada orang yang lebih arif daripada saya. Boleh ada jawapan lagi? Sebenarnya topik saya malam ni berkenaan dengan fix dengan growth mindset. Jadi kita dah terkeluar topik sikit. Topik lari lah. Okey Rais, nanti Rais boleh rujuk kepada orang yang lebih arif. Okey. Okey. Any more question berkenaan fix and growth mindset? Kalau tak ada, kita nak buka soalan kuis. Sebenarnya topik dah habis. Tidak ada pertanyaan. Cuma saya ada satu contoh lagi. Orang yang mempunyai growth mindset. Siapa kenal Jack Ma? Jack Ma adalah pengasas kepada satu syarikat yang dipanggil Alibaba. Tahu Alibaba? Bukan Alibaba dengan 40 orang penyamun. Company dia tu nama Alibaba. Bukan Alibaba punya lapuk. Bukan Alibaba Bujang Lapuk dan bukan Alibaba dengan 40 orang penyamun. Ini nama company dia Alibaba. Saya pun tak tahu sebab apa Jack Ma pilih company itu bagi nama Alibaba. Jack Ma menubuhkan Alibaba untuk menjadi satu syarikat yang menjual secara online. Pada ketika internet sangat-sangat baru di negara China. Siapa pun tak percaya, dah ramai kenalan dia, rakan-rakan dia mengatakan Jack Ma akan menghadapi kegagalan. Ini cerita pada awal-awal penubuhan Alibaba dulu. Dia cuma gunakan apartmen dia untuk membuat urusan operasi Alibaba pada peringkat awal dengan beberapa orang rakan yang bersetuju dengan idea dia. Dia dah banyak kali gagal. Cara kerja pun dia gagal. Dan Jack Ma ni, ini nak cerita berkenaan growth mindset. Jack Ma bukan dalam bidang IT. Dia pernah menjadi guru bahasa Inggeris. Jauh beza. Tapi orang yang growth mindset ni dia percaya apa sahaja yang diusahakan pasti berjaya. Dan net worth Jack Ma sekarang ni bernilai 23.7 bilion US dollar. Okey, itu ada contoh. Saya nak buka soalan kuis ni. Semua boleh ya? Semua ready untuk soalan kuis? Dan berpeluang untuk memenangi
hadiah kuis bernilai RM10 yang akan ditransfer ke dalam akaun emas anda jika anda menjadi pemenang bertuah. Okey, soalannya. Berapa kali Colonel Sanders gagal dalam usahanya untuk membuat franchise resipi ayam goreng dia lah yang dikenali sebagai KFC sekarang ni. Berapa kali dia gagal? Itu soalan. Boleh faham? Berapa kali Colonel Sanders gagal dalam sebelum dia berjaya untuk menjadikan resipi ayam goreng dia sebagai franchise. Seribu 9. 109. 109. Yes, correct. 1009, betul. Siapa nama? Samsi. Samsi ya? Ya, Tuan. Ya, okey. Samsi nanti boleh hubungi saya ataupun hubungi saya lah senang. Kita akan berikan akaun JFCA dan penganjur akan transfer emas bernilai RM10 ke akaun Cik Samsi. Okey, terima kasih tahniah Cik Samsi kerana berjaya menjawab soalan dengan betul. Terima Saya kasih. rasa setakat ini sahaja sesi Zoom kita pada minggu ini, pada malam ni. Terima kasih banyak yang hadir dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Dan saya sudahi sesi kita pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, buat grup foto punya ni. Ya, Buat ni foto, ambil gambar yang hadir malam ni. yang hadir malam ni. Semua buka video lah. Tunjuk muka and then ambil apa? Screenshot. Sekejap, kita tengok. Oh, saya tak boleh. Dia kena host buat. Kena minta Cik Muzamil buat. Bolehkah? Tuan Muzamil? Macam mana saya tak nampak try. Okey. Saya tak nampak benda ni. Lagi pun saya pakai handphone je. Saya pun pakai handphone juga. Saya tak pernah buat. Tak pandai. Mana? Tak boleh kot. Tak pandai. Kena pakai komputer. Ya. Kena pakai komputer, handphone tak boleh. Kalau pakai laptop mudahlah. Saya pun pakai handphone juga malam ni. Kena pakai laptop. Saya siapa pakai handphone, ambil laptop, saya boleh bagi apa? Right. Host. Saya boleh tukar jadi host. Saya tukar, tak ada siapa lah. Siapa lain kali kot. Boleh. Semua orang buka ni lah video. Kalau buka video boleh ke? Boleh je buka video. Macam mana? Ya, kan supaya muka semua nampak. Buka video semua, muka nampak, kita screenshot je lah. Boleh kan macam tu saya? Agaknya lah aku tanya orang rumah aku. Semua buka video boleh lah nampak. Tak profile.
Abang tutup dah kan? Ni abang. Abang dah buka. So the rest nak buka ke macam mana? Semua buka video apa ni? Video. So that muka semua boleh keluar. And then macam mana nak dapat semua, bukan semua muka kena keluar kat sini. Dia kena Kejap laptop. saya buka. Abang tutup dah muka abang. Kat mana? Lupa dah. Bukan. Bukan. Selesai dah?